Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Loh Ming Wen dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia ingin membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Keberkesanan dan Persepsi Murid Terhadap Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Flipped Classroom dalam Mata Pelajaran Sejarah, Sorotan Literatur Bersistematik. Bagi pengenalan kajian, pada abad ke-21 ini, sistem pendidikan di seluruh dunia telah memberi penekanan kepada konsep instruksional pendidikan yang dipengaruhi oleh penintegrasian berkesan antara kandungan, pendekatan dan teknologi maklumat dan komunikasi. Maka, flipped classroom merupakan satu kaedah pengajaran yang mampu menyokong pembelajaran abad ke-21 telah diperkenalkan. Flipped classroom didapati merupakan satu kaedah pengajaran yang memenuhi semua kriteria pengajaran yang diperlukan pada masa ini. Baiklah, seterusnya ialah tujuan kajian. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti keberkesanan dan persepsi murid terhadap kaedah pengajaran flipped classroom bagi mata pelajaran sejarah. Seterusnya ialah metodologi kajian. Metodologi kajian yang digunakan oleh pengkaji dalam kajian ini ialah sorotan literatur bersistematik. Pengkaji telah memilih proses pemilihan artikel yang diperkenalkan oleh Kahn, Kuhn, Cannons dan Athens 2003 yang mempunyai 5 langkah proses pemilihan artikel. Langkah pertama ialah membina persoalan untuk kajian. Dalam kajian ini, pengkaji telah membina 2 persoalan kajian iaitu keberkesanan dan persepsi murid terhadap pelaksanaan kaedah pengajaran flipped classroom dalam mata pelajaran sejarah. Langkah yang kedua ialah mengenal pasti artikel yang berkaitan. Pencarian artikel yang dilakukan oleh pengkaji adalah melalui pangkalan pencarian ERIC, Google Scholar dan Science Direct. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian artikel ialah flipped classroom, inverted classroom, kelas terbalik, keberkesanan dan persepsi. Selain itu, pengkaji juga hanya fokus kepada pencarian artikel yang diterbitkan pada tahun 2017 sehingga tahun 2021 sahaja. Langkah ketiga ialah menilai kualiti artikel. Artikel-artikel yang dinilai oleh pengkaji adalah berdasarkan tujuan kajian yang telah ditetapkan. Langkah keempat ialah membuat rumusan terhadap artikel yang berkaitan. Selepas menapis artikel-artikel yang diperoleh daripada ketiga-tiga pangkalan pencarian, pengkaji telah menyenaraikan 20 buah artikel yang berkaitan dengan kajian ini. Langkah terakhir dalam proses pemilihan artikel ialah mentafsir dapatan. Pengkaji telah mentafsir artikel berdasarkan jenis kajian, iaitu sama ada kajian kuantitatif, kajian kualitatif, atau kajian campuran. Seterusnya ialah dapatan kajian. Hasil daripada artikel-artikel yang ditapis, sebanyak 14 buah artikel yang dikategorikan dalam reka bentuk kajian eksperimen, iaitu termasuk kajian kuasi eksperimen dan kajian eksperimen sebenar. Manakala reka bentuk kajian tinjauan dan kajian tindakan masing-masing mempunyai 2 buah artikel. Bagi kajian campuran dan kajian kes pula, masing-masing mempunyai sebuah artikel. Seterusnya ialah dapatan kajian tentang kesan pelaksanaan kaedah pengajaran flipped classroom bagi mata pelajaran sejarah. Hasil daripada analisis pengkaji telah mendapati bahawa artikel-artikel yang diperoleh mengandungi 5 kriteria keberkesanan kaedah pengajaran flipped classroom. Bagi kriteria keberkesanan pencapaian, terdiri daripada 12 buah artikel. Bagi kriteria pengurusan masa, kemahiran berfikir dan hubungan aktif dalam pembelajaran, masing-masing mempunyai 3 buah artikel dan bagi kriteria pembelajaran kendiri, mempunyai 2 buah artikel. Baiklah, seterusnya ialah dapatan kajian dari segi persepsi pelajar terhadap pelaksanaan kaedah pengajaran flipped classroom bagi mata pelajaran sejarah.
Secara umumnya, terdapat dua buah artikel yang dikumpul oleh pengkaji telah menjelaskan persepsi murid terhadap kaedah pengajaran flipped classroom dari segi pengetahuan. Manakala dua buah artikel lagi adalah berkaitan dengan persepsi murid terhadap kaedah pengajaran flipped classroom dari segi kemahiran. Terdapat 4 buah artikel yang tentang persepsi murid terhadap kaedah pengajaran flipped classroom dari segi sikap. Seterusnya ialah kepentingan kaedah pengajaran flipped classroom. Kepentingan yang pertama ialah kaedah pengajaran flipped classroom merupakan kaedah pengajaran yang dapat menggalakkan pembelajaran yang aktif dalam kalangan pelajar. Dengan kata lain, pelajar dapat melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran apabila seseorang guru menggunakan kaedah flipped classroom dalam pengajarannya dalam kelas. Kepentingan yang kedua ialah kaedah pengajaran ini membolehkan guru menggunakan masa pengajaran dalam kelas untuk merancang aktiviti kooperatif dan kolaboratif secara berkumpulan untuk membincangkan konsep-konsep yang telah dibaca serta ditonton oleh pelajar sebelum kelas bersemuka. Dengan ini, kaedah pengajaran ini dapat meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran pemikiran sejarah murid. Kepentingan yang ketiga ialah kaedah pengajaran flipped classroom juga merupakan satu kaedah pengajaran yang bersifat fleksibel. Hal ini demikian kerana murid-murid dapat memilih masa pembelajaran mereka yang paling sesuai. Dan kepentingan yang keempat ialah penggunaan kaedah pengajaran flipped classroom dalam proses pengajaran dan pembelajaran juga dapat meningkatkan interaksi antara guru dengan murid dalam kelas. Hal ini demikian kerana proses pembelajaran dalam kelas lebih kepada proses perbincangan. Dengan ini, guru akan lebih memahami kelemahan-kelemahan murid dalam kelas dan seterusnya memperbaiki kelemahan yang terdapat pada seseorang murid tersebut. Akhir sekali ialah kesimpulan kajian. Pelaksanaan kaedah pengajaran flipped classroom dalam pendidikan sejarah telah memberi kesan yang positif terhadap pembelajaran pelajar di samping dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi dan kemahiran pemikiran sejarah murid. Sorotan literatur sistematik ini juga diharapkan dapat memberi kesedaran kepada guru-guru sejarah tentang kepentingan mengubah kaedah pengajaran yang berpusatkan guru kepada kaedah pengajaran, berpusatkan pelajar yang lebih menarik agar mata pelajaran sejarah tidak lagi dianggap sebagai mata pelajaran yang membosankan. Sekian, terima kasih.